solat Jumaat. Apakah dalil, apakah hujah berkaitan dengan solat Jumaat, tuan-tuan? Itu tuan-tuan, kita semayang Jumaat ni hari-hari, kita mingguan. Setiap hari Jumaat, apa benda yang kita nak kena buat? Apa awal itu, benda apa nak kena Nabi ajak kita, benda apa solat Jumaat itu pula macam mana tata cara dia, dan apakah sunnah-sunnah di sekitar solat Jumaat ni, tuan-tuan. Sebelum saya nak pergi ke huraian nota ni, kita tengok video, tuan-tuan, tentang apakah amalan sunnah di hari Jumaat dan apa yang patut kita buat di hari Jumaat, tuan-tuan. Sunnah di hari Jumat. Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Okey, hari Jumaat ni, tuan-tuan, merupakan hari yang besar. Agama Islam kita ni, hari yang besar kita ni, hari Jumaat. Seminggu tu ada 7 hari. Dan 7 hari tu ada penghulu segala hari. Itu benda, tuan, hari Jumaat. Orang Yahudi, orang Kristian, mereka pun ada hari besar mereka. Itu bila orang Yahudi hari Khamis, hari Ahad, hari Sabtu. Sabtu ni orang Yahudi pergi ke gereja, tuan. Pergi ke kuil, tuan. Dan hari Ahad pula orang Kristian, orang Nasrani, dia akan pergi ke gereja. Sebab tu kita hari Ahad, orang di gereja-gereja di luar sana, dia akan ramai orang semayang pagi tu, kan, dia akan pergi ke gereja. Kalau kita pergi luar negara di Israel contohnya, kan, orang Yahudi hari Sabtu tu hari dia beribadah. Tapi kita orang Islam kita ni, hari Jumaat itu hari kebesaran kita. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi SAW terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi SAW ketika hari Jumat. Okey, dia ada banyak sunnah, tuan. Antara sunnah yang Nabi ajar, tuan, ini, tuan. Antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi SAW. Okey, salah satu sunnah yang Nabi ajar kita ni, hari Jumaat perbanyakkan solawat pada Nabi. Jadi cerita dia, Nabi suruh kita solawat, perbanyakkan hari ini, esok, lusa, rajin solawat pada Nabi. Tapi hari Jumaat tu kalau boleh tu lebih lagi. Kalau hari ini hari apa, hari Selasa, hari Rabu, solawat 10 kali, 100 kali solawat. Jadi kita kena jadi amalan kita. Amal, tuan, 10 kali dan 50 kali. Contoh, kita perbanyakkan salawat. Tapi hari Jumaat itu lebih lagi kita salawat pada Nabi. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca sholawat untukku. Sesungguhnya sholawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kalau tuan perasan, dalil yang Tok Bilal Tok Khatib baca di atas mimbar ni, barang siapa yang sholawat padaku sekali, Allah dan para malaikat balas balik 10 kali. Nampak, tuan? Cuma hari Jumaat ni, tuan, kalau kita baca sekali salawat pada Nabi, apa jadi? Nabi nampak kita salawat, tuan. Dia kenal siapa dia, si fulan, kenal, tuan. Macam kita lah, pergi Kangak, pergi ikut belah kita Mahrum Kayang ni, pergi ke belah Bangsa Lebah ke, lagi tuanku Raja Muda naik gerai. Pusing kampung. Dia nampak aku tadi ni duk menyangkui tepi rumah. Seronok puas. Tu lah Raja Muda nampak. Tu Raja Muda, tuan. Ini Nabi, tuan. Nampak kita salawat pada dia, tuan. Jadi perbanyakkan salawat, tuan. Cuma hari Jumaat spesialnya Nabi nampak siapa yang salawat pada dia. Dan Allah dan para malaikat pula membalas 10 kali ganda. Bukan salawat pada kita, tuan. Dia balas kerahmatan, keampunan, keredaan dan keberkatan itu, tuan. Bagi sekali Allah balas 10 kali ganda. Keluar RM1, balas RM10. Bagi 100 adalah sholawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Nampak, tuan, mulut dia, tuan, duk menega, tuan, mulut terkumak kami. Kita ni duk saja, tuan, duk menyanyi. Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi sholawat kepada Anda?
Nabi SAW bersabda, ucap Nampak tuan, amalan kita sepatutnya tuan duduk saja pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duduk saja lah ni, tinggal dengan kuliah ni, hati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa kali? Banyak kali kita boleh buat tuan. Jadi tinggal dengan kuliah, tapi hati ni hati duduk salawat. Di samping-samping dengan kuliah tu boleh kita sulam dengan salawat, boleh tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat balik kita belajar itu ni, salawat pada Nabi itu salawat Ibrahimiyah, yang mana Allahumma salli ala Muhammad tu sampai innaka Hamidum Majid, tahiyat akhir tu. Itu antara salawat yang Nabi ajak kita yang panjang, salawat Ibrahimiyah nama dia. Dia ada banyak. Riwayat Bukhari Muslim, ada riwayat Bukhari saja, kemudian ada Ibnu Abbas sebenarnya. Secara cara Nabi solat pada kita tuan. Dia boleh kita perbanyakkan salawat pada Nabi tuan. Saya ada dia sangkut ni. Lari pak. Oh ya, dia rekod sikit. Tak ijah tak. Okey, dia detect ni. Okey, saya nak kita ni sikit. Okey. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Jadi kalau tak baca salawat Ibrahimiyah yang panjang tadi, yang pendek pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jelas, itu pun boleh. Sunnah berikutnya membaca surat Al-Kahfi. Jadi sunnahnya tuan-tuan, Nabi beritahu hari Jumaat ni sunnahnya baca surat Al-Kahfi. Bila tuan-tuan masuk hari Khamis itu, azan maghrib hari Khamis, dah masuk azan maghrib, dah masuk malam Jumaat. Sebab kita boleh lepas saja sembahyang maghrib, boleh kita baca surah Al-Kahfi. Sampai bila? Sampai petang asar, nak pergi ke maghrib petang asar tu. Lagi tak masuk maghrib hari Jumaat petang tu, lagi tu kita berada di hari Jumaat tuan. Sebab tuan, sunnah dia apa? Baca surah Al-Kahfi. Kita pula terbalik, surah apa kita baca tuan? Surah lain tuan. Jadi tuan, kita boleh tuan, tak ada dalil pun yang sahih kata baca surah tu tuan. Salah tak baca surah tu? Boleh baca, tak ada masalah. Tapi sunnah yang betul tak buat. Yang Nabi tak abang pula kita buat tuan. Atau jadi nak beritahu tuan perbezaan dia. Tak salah baca pergi surah apa-apa pun boleh. Baca satu huruf, satu kebaikan. Alif Lam Mim, 3 huruf 3 kebaikan. Jika tuan baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, dia beza tuan. Dia ada fazilat dia, ada ganjaran yang besar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim. Siapa baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, Allah akan sinari daripada Jumaat ni pergi Jumaat pula tuan. Kita lah terbalik, kita baca surah lain. Boleh dah, baca lah, tak ada masalah. Macam malam ni, nak baca surah apa? Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ke, Yasin ke kata malam ni. Malam esok baca lagi, boleh, dapat pahala baca Quran. Tapi fazilat dia apa dah? Tak ada seperti Nabi ajar tuan. Kalau kita baca surah Al-Kahfi hari Jumaat tu, malam tu sampai esok pagi, sampai ke petang itu, Allah akan bagi cahaya antara Jumaat pula. Jumaat ini pergi ke Jumaat pula tuan. Itu beza dia. Apalah dia ustaz marah kami baca surah ni. Contoh kita lah baca surah Yasin. Boleh baca tapi pasal apa ada larangan kita awak baca surah Yasin. Sebab Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Kita tak baca tuan. Nak betul tuan baca Al-Kahfi dulu. Dah baca Al-Kahfi, ada masa lagi baca surah lain pula. Tak ada masalah. Kita faham. Kita bukan marah orang baca surah Yasin, tak marah kan. Baca lah surah mana-mana pun. Tapi sunnah yang betul dia hari Jumaat itu malam Jumaat surah Al-Kahfi. Pagi Jumaat Al-Kahfi, petang Jumaat Al-Kahfi. Sebab apa? Kebaikan itu antara Jumaat ke Jumaat pula itu akan disinari 2 cahaya tuan. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumaat atau siang hari Jumaat. Bila nak baca, malam tu pun boleh mula dah. Pagi Jumaat tu pun boleh, petang Jumaat tu pun boleh. Nak tebuk-tebuk
malam baca semuka, esok pagi baca pula semuka, petang baca semuka pula bagi habis. Sebab dia panjang sikit. Boleh tak ada masalah. Sepanjang Jumaat itu habis surah Al-Kahfi. Sebab Nabi tak abang pula baca kena habis. Sekali baca habis semua. Tak juga. Dia kata apa? Sepanjang hari Jumaat itu. Start bila? Hari Khamis azan maghrib dah masuk hari Jumaat dah. Bila pula? Sampai ke asar sebelum maghrib pula. Di petang Jumaat, asar maghrib tu dah masuk hari Sabtu dah. Seperti Islam kita ni ubah hari bila mai petang selepas maghrib itu dah tukar hari. Macam lah tuan-tuan ni tarikh bila ni? Kalau tengok balik 18 Rabiul Awal. Tadi maghrib tadi dah 19 dah. Kalau kita masih 12 1 saat masuk tahun baru, masuk hari baru. Itu beza kalender Masihi. Kalender Islam masuk maghrib dah tukar hari. Sunnah perbanyakkan doa tuan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu, ia bersabda, "Fihi sa'atun yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Punya tuan-tuan, dalam dalil ni di dalam ni terdapat waktu. Jika seorang muslim doa time tu akan diberi apa yang diminta tuan. Tapi waktu itu pendek sangat, set saja. Hari Jumaat ni ada waktu yang mana mustajab kita berdoa. Dan waktu itu pendek, tak lama mana. Hadis Bukhari Muslim. Cuma tak tahu waktu bila ni. Sebab dekat tak jelas. Cuma dalil yang kedua sekali lagi Nabi beritahu waktu bilakah yang mustajab itu. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Rupanya tu waktu yang pendek tu, yang singkat itu bila? Antara asar nak pergi ke maghrib petang Jumaat. Itu waktu mustajab. Sebab apa? Dalil yang kedua ni. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati 12 sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah 'azza wa jalla syai'an illa atahu Allah 'azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asr." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Rupanya tuan-tuan, kita bila mai petang Jumaat, asar nak ke maghrib, tentu kita perbanyakkan doa. Sebab apa? Tentu doa yang mustajab. Cumanya macam mana? Time lain berdoa juga. Cuma mai lepas asar ke maghrib, nak pergi ke dua waktu tu, time petang Jumaat tu, asar ke maghrib, tambah lagi doa. Sebab time tu antara doa yang mustajab. Setiap malam ada satu waktu yang mana mustajab berdoa. Bila tuan-tuan, Allah beritahu pula, aku turun langit dunia 1/3 malam terakhir. Siapa minta doa kepada aku, akan ku berikan. Minta ampun, akan ku ampunkan. Minta hajat, akan ku tunaikan. Bila tuan-tuan? 1/3 malam terakhir. Berapa tuan-tuan? Kita balik jam ni, kalau kita maghrib subuh esok ni 6.55 kata, apa 5.57 kata, 5.58, lebih kurang tolak kata dah. Pukul 3 pagi, 2.30 pagi, 3 pagi, 3.30 tu, itu antara waktu yang mustajab berdoa tuan. Bangkit tuan, time tu buat tahajud. Sebab apa? Time tu Allah turun langit dunia 1/3 malam terakhir. Siapa doa padaku, akan ku kabulkan. Minta hajat, ku berikan. Minta ampun, akan ku ampunkan. Jadi kita perbanyakkan doa. Cuma dalam seminggu pula, bila ni? Petang Jumaat, asar ke maghrib. Petang Jumaat itu antara doa yang mustajab. Perbanyakkan doa tuan. Di samping sunnah di atas, Rasulullah SAW juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat.
Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Kalau boleh tuan, kita mandi Jumaat. Sebab sunnahnya mandi Jumaat. Cuma dalil tu bila tengok balik, banyak dalil kata kena mandi Jumaat sebelum kita main Jumaat. Jadi statusnya sangat-sangat dituntut. Kalau kita tuan-tuan boleh tuan, pagi Jumaat tu kita mandi siap-siap pun boleh dah. Contohnya kita yang duduk kerja pejabat ni, duduk mana? Padang Besar. Mai kerja mana? Sebab apa? Mai semua tak mandi, belengah habis. Tu sunnahnya kena mandi. Jadi Nabi abang komen-komennya siapa nak main Jumaat ni dia mandi kan. Itu je dalil dia tu, hujah dia lah. Cuma kita di Malaysia ni tak ada masalah, tiap hari mandi. Mandi pula 2-3 kali pula. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya gosok kaki. Nabi SAW sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin was-siwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah balik dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Nampak dalil ni tuan. Mandi hari Jumaat hukumnya wajib bagi orang yang sudah balik dan bersiwak. Nampak dalil semua tengok balik, kena mandi Jumaat ni, jangan tak mandi. Cuma bila tengok balik kekuatan dia sangat-sangat dituntut. Cuma kita ni tak ada apa, kita mandi hari Jumaat tu. Cuma kita, Allah Ustaz tak ada mandi hari, dia pergi masjid tak mandi ni, tak pergi masjid juga. Jadi kalau boleh tu kita mandi. Kalau tak ada mandi, pergi juga, tak ada masalah. Sunnah berikutnya menggunakan minyak wangi. Nabi SAW menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana 'indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Nabi suka pakai minyak wangi tuan. Main masjid pakai minyak wangi. Tapi kita orang lelaki pula jarang pakai minyak wangi. Orang perempuan pakai minyak wangi. Sebenarnya sunnahnya pakai minyak wangi kalau kita ada. So Nabi kata, hendaklah dia pakai minyak wangi jika dia punya. Ada rumah sebotol pakai. Jadi buat Allah habis dah minyak wangi ni. Main masjid, weh siapa ada minyak wangi weh, calik Ustaz. Tak ada tuan. Orang nak bagi kita suruh tangan. Orang tak bagi duduk diam. Sebab apa? Kita tak ada. Kalau ada pakai tuan. Lagi dah tahu Nabi sunnah pakai minyak wangi, belilah sebotol RM10 dapat 3 tuan. Pergi main din ke mana ke, yang ni 3 apa? 3 RM10 pun ada kan. Nak elok lagi wangi 10 sebotol contohnya, pulanglah. Tapi lah ada orang perempuan pula pakai minyak wangi terbalik. Kita lelaki ni pakai minyak wangi. Itu sunnah Nabi tuan. Orang perempuan boleh pakai minyak wangi, tapi jangan pakai minyak wangi yang cengeng-cengeng. Yang mana untuk hilang bau badan, ya sunnah. Kita kena pakai sampai, bau minyak wangi ni mak leha ni dek jah ni dek nak kacau lah. Dia pakai minyak wangi satu masjid tahu. Itu dah jadi dosa balik, jadi fitnah balik. Daripada batin. Kita lelaki ni pakai minyak wangi. Ni dak teng kahwin dulu ya. Nak dating tu dah hampir rambi kan. Buh minyak wangi tak sangka. Nak kahwin, nak dating. Lah dah kahwin ni ikut dan tuan. Minyak wangi pun tak pakai dah. Kan? Gentut ikut dan tuan. Minta maaf dah. Perak. Buat tak tahu tuan. Dulu ni sanggup keluar ni. Sebab apa? Hormat, malu. Dekat apa? Dekat bini kita baru kahwin. Beza tu. Jadi amalkan sunnah Nabi tuan. Sunnah berikutnya bersegera berangkat menuju masjid. Okey, sunnah Nabi pula hari Jumaat pi awal tuan. Pi awal ke masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Kalau boleh tuan, main awal masjid. Pukul berapa? Habis awal lah. Kalau maghrib tu apa, kalau Zuhur pukul 1:05 minit, 12 tu boleh main tuan. 12.30 tu dah lewat dah. 12, 11.30. Jarang kita nak main awal tu. Kita main berapa? 15 minit lagi nak azan, setengah jam baru main. Kalau boleh awal pada tu lagi tuan. Itu sunnah yang dituntut. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi SAW bersabda, "Man ightasala yawmal jum'ati wa ghasala wa ghada wa ibtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kalau boleh tuan, kalau rumah kita dekat, jangan bermain kereta, bermain motor, jalan kaki tuan. Jadi Ustaz, umur saya ni 2 kilo. Tak payahlah jalan kaki.
Pakai minyak wangi kat rumah, bersiap-siap, tu dia peluh bercerau habis. Mai mana Pak Mat? Oh, ustaz tu kata kena jalan kaki mai. Tu dia peluh bercerau. Tak perlulah sampai orang tu. Mai lah nak kereta ni motor dah rumah jauh. Ni rumah tepi-tepi ni kan, keliling kita ni tinggal lah kereta tu, mai jalan kaki. Tu sunnah Nabi. Faham? Sunnah. Tengok tak mana yang patut kita buat. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Kalau boleh mai awal masjid, kemudian duduk mana? Duduk dekat imam. Kawasan ni kan, imam depan ni, ni saf pertama, saf kedua, saf ketiga ni, kawasan ni. Ni dok mai awal bagus dah. Tapi duduk mana? Duduk luar tu, duduk menyembang, duduk tiang belakang, duduk penjuru tu, duduk luar tu kan, sebagai duduk atas motor lagi. Nampak tak betul kan? Bagus dah mai awal, tapi tak kena dengan sunnah. Sunnah ni apa? Duduk dekat dengan imam. Ni saf pertama ni, seperti dengan saf para malaikat, pahala dia beza kan. Sebab apa? Ni dalil yang Nabi sebut. Jadi kita mai awal, duduk depan, penuh saf depan dulu. Baru buka saf kedua, buka saf tiga dan sebagainya. Hati-hati, jangan sampai melangkahi pundak dua orang yang duduk berdampingan. Kita langkah orang atau dua melewati ni. orang yang sholat. Karena semua ini dilarang keras oleh Nabi SAW. Nabi larang kita dua orang lagu ni, kita pisah daripada dua, kita langkah depan. Ustaz, depan ada kosong Ustaz. Nampak kan? Betul depan ada kosong. Tapi kita yang salah juga. Sebab apa? Mai awal duduk belakang. Orang mai lambat, depan kosong. Dia langkah pada depan. Kalau faham sunnah tuan, kita mai sah depan penuh. Habis penuh dah. Sah kedua penuh pula, ketiga penuh. Selesai. Tak ada isu kata orang langkah pergi depan. Sebab apa? Kita mai awal, kita duduk depan. Tapi yang jadi masalah ni, mai awal duduk luar, duduk hujung, duduk tiang belakang, duduk luar sebagainya. Ini tak betul tuan. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak solat sunnah 2 rakaat. Rupanya tuan-tuan, saya pun kalau tak mengajak tuan-tuan, saya pun tak tahu. Rupanya kita boleh mai awal masjid, solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tu tuan-tuan boleh duduk Ustaz, wirid ke, tuan-tuan boleh bangkit pula 2 rakaat. Habis pula duduk Ustaz, bangkit pula 2 rakaat. Sampai bila Ustaz? Sampai tok imam tak naik ke mimbar, lagi tu kita boleh buat 2 rakaat. Awak tengok Pak Cuh hujung ni, tak berhenti Ustaz. Habis 2 rakaat bagi salam, dia bangkit pula 2 rakaat. Habis pula 2 rakaat. Punya dia betul yang betul. Sunnahnya. Tapi tak kata mesti solat 2 rakaat. Banyak tak? Dia ada banyak. Baca Quran boleh, zikir boleh, salawat boleh, kan? Duduk itikaf, duduk sahaja rehat pun boleh. Itu kan perbanyakkan amalan. Kita lelah ni solat 2 rakaat ni, jarang-jarang orang buat banyak. 2 rakaat habis, dia buat pula 2 rakaat habis, buat 2 rakaat boleh. Sebab itu sunnah Nabi. Bila tuan sampai tok Bilal ni, sampai tok imam mai ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bagi salam, tok Bilal azan. Jadi time tu kita berhenti dah solat sunat. Siapa yang solat sunat banyak tadi pun, dia habis berhenti dah. Yang dia baca Quran pun boleh tutup dah. Yang dia baca berzikir pun boleh tutup rehat dah semua, standby nak dengan khutbah tuan. Tu dalil sahih. Jadi kita ni pelik, awak dia ni semayang apa ni tak berhenti saat ni. Tu sunnah Nabi tu sebenarnya, kita tak tahu. Ni dalil dia. Hingga imam datang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan solat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebelum imam datang 2 rakaat. Lagi tu imam tak mai, lagi tu dia boleh buat solat 2 rakaat. Sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menjadi pengadap perkataan ini. Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa. Pertama, berbicara, sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsit wal imam yakhtubu faqad laghawta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Nampak tu kan? Kalau kita duduk dekat khutbah elok, belakang kita duduk menyembang pula. Bak tanah lah, bak bendang lah, bak tengala, bak bersin padi. Aku geram ni. Hoi, kita buat begitu. Bagus naknya kan? So, mereka diam. Tak, kita tegak mereka kan? Buat bunyi syuka,
Kali ke apa ke, isyarat ke sama juga, kita larang. Pahala Jumaat kita pun tak dapat. Depa tak apalah, depa pun dah hangus dah. Kita jangan duduk pi apa tu memperjudikan ataupun kita pi lepaskan pahala Jumaat kita, tuan. Sebab apa? Pahala Jumaat ni, tuan, kalau kita tegak depa, kita pun lara sama depa. Tunggu sabar sat, tuan. Dah habis beri salam semua. Assalamualaikum, apa ni duduk tak mana ni? Yang betul dah khutbah tadi kenalkan bila cakap, diam. Tak apalah nasihat. Ni time tu kita berderah sama. Jangan. Kalau kita buat lagu tu, kita pun lara sama depa, tuan. 2 kali 5, 5 kali 2, tuan. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Ni main handset, tuan. Zaman kita lah ni ada WhatsApp. Oh, bini abang beli garam, beli gula, beli beras, habis. Tu dah balas berisik pula dah. Oh, ni pula ada mesyuarat ni, mesyuarat apa ni? Peladang pula, ni mesyuarat apa ni? Oh, ikan minyak LKM. Contohnya. Tu berlarang, tuan. Tunggu Ustaz, tutup tu semua tu. Sekali lagi baru tengok. Bagi salam lagi, bukalah mesej ke apa ke, silakan. Sebab apa benda tu larang? Zaman Nabi dulu ni, sahabat-sahabat bawah. Masjid Nabi atas tanah, tuan. Mereka main batu, kan. Batu ceritalah. Tu contoh-contoh yang kapek kita ni, batu-batu tu kira ke apa. Itu pun larang, tuan. Walaupun tak sembang orang, tapi tak fokus apa Tok Imam sebut, cakap, kita pun larang. Lena, lagilah larang, tuan. Kena buka mata, tengok apa yang Tok Imam sebut, Tok Khatib beritahu apa pada hari itu. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Gugur pahala Jumaat, habis pahala Jumaat, tuan. Jadi pahala apa? Pahala main semayang saja. Pahala Jumaat dengar daripada awal tak boleh, tuan. Oi dah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Ni, tuan, kita jangan duduk lagu ni. Ihtiba. Kita lenguh lagu mana pun, hari Jumaat jangan duduk pi angkat lutut dua tu, kita duduk buh lutut kita pegang dulu. Sebab duduk lagu ni ihtiba. Nabi larang, tuan. Bila ni dengar Jumaat. Cuma nak tengok bola ke, duduk kat bendang mimbang ke apa ke, duduk lagu ni terpulanglah kat luar. Jadi bila semayang jangan buat lagu ni. Sebab duduk lagu ni Nabi larang, tuan. Kalau kita pun kalah judi kot duduk lagu ni. Bahasa orang kampung kita. Kan, duduk kat luar tak apa. Tapi duduk dalam masjid tak boleh buat lagu ni. Ni bila ni? Ketika Jumaat. Lenguh lagu mana pun duduklah bertimpuh Ustaz, bersila Ustaz, duduk lagu ni ke, silakan. Tapi jangan duduk lagu ni, tuan. Ni Nabi larang. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtub. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Ihtiba ni ketika imam duduk khutbah Jumaat. Kena faham dah. Konteks dia ketika duduk dengan khutbah. Tak boleh duduk lagu tu. Di luar sana, itu terpulang. Cuma dah Nabi tak pun nak setuju lagu ni. Kat luar pun tak ada buat lah. Duduk lagu lain banyak lagi. Contohnya, jadi kita buat lagu lain, kan. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, kanu yakrahuna an-nawma wal imamu yakhtubu wa yaquluna fihi qawlan syadida. Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi SAW menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dzalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Orang bila main Jumaat tu kita mengantuk, kan? Tadi pi bendang, pi kebun, pi mana, kan? Kena pula, kena makan nasi pula, kenyang, kena apa macam-macam makan lah. Tak terlena kita pun. Jadi macam mana? Jangan lena, kan? Kalau nak mengantuk, ubah pi kiri ke kanan ke depan ke, ubah tempat. Sebab lagu ni, ini belajar kita, cara kita tak pergi hilang mengantuk, kan? Jadi kita pergi undur, pergi belakang pula, pergi ke belakang lagi, kan? Ke depan ataupun kiri kanan, itu yang lebih utama lagi. Seusai solat Jumat, kerjakanlah solat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Okay, lepas main Jumaat, Nabi ajak kita buat 2 rakaat. Ba'da Jumaat tu buat 2 rakaat atau 4 rakaat.
Kalau buat di rumah, buat 2. Kalau di masjid ada riwayat kata kita boleh buat 2, 4. Dan buat 2 pun boleh, tak ada masalah. Boleh belakang. Cuma kita balik lagi, buat 2 rakaat dulu. Sebab itu Nabi buat selepas Jumaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi SAW. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab Nabi ni rajin buat solat sunat di rumah, 2 rakaat. Kalau kita nak buat di masjid siap-siap pun boleh, silakan. 2 pun boleh, nak buat 2 pun boleh, tuan. Kita banyak dah hitung ni. Yang nak buat, siapa buat 4 sebelum Zuhur, 4 selepas Zuhur, Allah bagi haram api neraka. Sebab 4 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur, campur semua jadi 12. Allah akan bina rumah, satu rumah di syurga. Tu dari sahih. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Nampak, kalau kita buat di masjid, kita buat 4 rakaat. Kalau buat di rumah tadi, Nabi kita buat 2 rakaat. Itu beza dia. Kita pulanglah, kita buat mana-mana pun tak masalah. Cuma jangan kita tak buat je. 4 ke 2, tak buat terus Ustaz. Senang sikit, pening ni. Nak buat 4, nak buat 2. Jangan begitu. Buatlah 2. Minimumnya buat 2. Kita pergi tuan. Okey, tapi tuan pertama datang ke tempat Jumaat lebih awal. Apa dalilnya? Ni dalil dia tuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub. Mandi junub tu mandi sungguh-sungguh. Mandi macam mandi wajib tu. Mandi betul-betul banyak mandi, tonyoh daki sebagainya bersih. Dan kemudian dia berangkat ke masjid. Maka seakan-akan dia berkorban dengan unta. Siapa hari Jumaat dia mandi sungguh-sungguh elok, dia mai awal ke masjid. Apa jadi? Dia mai tu kalau waktu tu paling awal, dia dapat korban seperti korban unta. Barang siapa yang berangkat waktu kedua, dia mai lambat sikit, maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu, seekor lembu. Barang siapa yang berangkat pada waktu ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang berangkat waktu keempat, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Barang siapa yang berangkat pada waktu kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan telur ayam, tuan. Tuan. Jika Imam Khatib telah datang, maka malaikat akan hadir untuk mendengarkan khutbah. Sekali tengok macam biasa aja. Kita lagi biasa, tuan. Tak ubah, tuan. Main waktu awal tu seekor unta. Unta berapa, tuan? Seekor unta harga lah, tuan. Seekor unta lebih kurang 8,000 ke 10,000. 12,000 pun boleh pergi, tuan. Kita bacalah 10,000. Siapa main waktu pertama dapat 10,000. Orang muda, tuan, gantung wai suku kat masjid ni. Siapa main awal dapat wai suku sebiji. Puluh, tuan. Saya ada masjid Kanyang, saya patah balik main masjid ni, tuan. Main apa? Weh, masjid tu dapat sebiji motor wai suku. Semua main, tuan. Siapa main lambat saat lepas tu dapat apa? Daripada unta tadi lembu. Seekor lembu 4,000, tuan. Kita buat korban 5,000 tu seekor. Apa? Lambat sikit saja dapat 5,000, kurang separuh. Tuan-tuan main waktu ketiga lambat lagi, dapat apa? Dapat kambing. Orang dapat 10,000 tadi, ni dapat 5,000, kita dapat kambing seekor 1,000, tuan. Tu kehebatlah. Kambing kurih, tuan, 700 kena ratus ya. 1,000 lagi kita baca. Tuan-tuan main lambat lagi, tuan. Waktu keempat dapat apa? Dapat ayam. Seekor ayam apa, tuan? Sekilo RM8. 2 kilo lah seekor ayam besar. Baru RM16. Tuan. Orang dapat 10,000 tadi, kita dapat RM16. Allah, downgrade, tuan. Tak apa ni. Tuan main lambat lagi waktu kelima. Pelok ayam, tuan. Allah, tuan. Orang dapat wai suku, tuan. Dapat 5,000. Dapat 1,000. Kita dapat telur ayam. Berapa, tuan, telur ayam? Grade AA pun paling komen 6 kupang, 5 kupang. 5 kupang lah kata. Allah, tuan. Tak apa lagi. Tuan main waktu lepas tu, tak dapat apa, tuan. Nampak, tuan. Betapa hebat ya, tuan. Kalau kita tukar jadi duit, Jumaat ni nak main awal dah. Duduk dalam mabuk ni, pukul apa? Pukul 10 main dah. Tuan. Semangat dia kita, tuan. Tapi, maybe dah, main tak main pun sama juga. Sebab tak nampak pahala. Kalau nampak pahala, tuan, apa ramai orang kita akan main, tuan.
Jika imam khatib telah datang, maka malaikat akan hadir dan mendengar khutbah. Nampak tuan? Hadis muttafaqun alaih. Hadis pertama. Okey, maksudnya apa dia? Para malaikat itu menutup lembaran catatan pahala bagi mereka yang terlambat sehingga tidak mendapatkan pahala. Yang lebih bagi orang-orang yang masuk masjid bila tok khatib naik ke mimbar. Rupanya tuan-tuan, bila nak tahu lah waktu kita dapat pahala Jumaat ni, yang korban tadi tu, lagi tok khatib tak naik ke mimbar, lagi tu kita dah. Ni dalil dia. Dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumaat para malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Ni pintu tu. Apa pintu yang ada tuan? Malaikat akan berada di pintu masjid. Dan pada bersama mereka itu lembaran catatan, buku catatan. Mereka mencatat orang-orang yang datang untuk solat. Macam tadi lah, siapa yang main awal tadi, pahala unta 10,000, pahala lembu 5,000, pahala apa? Kambing bertanduk 1,000, pahala apa? Ayam sekor baru RM18, RM16. Main pula lah tadi, telur ayam, nombor sikit-sikit. Itu dalil tadi yang awal tadi. Kemudian apa lagi? Bila tok khatib main, tok imam main naik ke mimbar, buku tadi ditutup dah. Tu penandaan dia. Lagi tok imam atau tok khatib tak naik ke mimbar, lagi tu dicatat. Kalau mimbar tok khatib ni naik ke mimbar, ke atas mimbar kita ni, habis dah tuan, buku ada ditutup. Lalu aku ditanya, hai Abu Umamah, kalau begitu bukankah orang yang datang setelah naiknya khatib ke mimbar berarti tidak ada Jumaat baginya? Tok khatib naik ke mimbar ni, Jumaat tak ada bagi dia. Dia menjawab, benar, tetapi bukan orang yang telah dicatat dalam lembaran catatan tadi. Tu cerita dia. Kalau kita main lambat tuan, orang dah azan tuan, azan Zuhur tu, azan Jumaat tu dah lah tuan. Sebab apa? Tok bila dah naik ke mimbar dah. Kalau kita main lambat tuan, telur ayam pun tak boleh dah tuan. Nampak tuan? Tu beza dia. Telur ayam lekat-lekat pun dia kena sebelum orang azan tu. Sebab apa? Buku catatan tadi malaikat catat. Bila tok khatib naik ke mimbar, yang malaikat tercatat pun dia tutup buku, depa pun dengar khutbah dalam tuan. Dari dua dari yang sahih. Hadis Ahmad tuan. Okey, saya beri ni minyak wangi saya sentuh tadi, saya beri sikit lagi. Okey. Ni okey. Menepati saf paling depan. Sunnah kita duduk saf paling depan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya manusia mengetahui besarnya pahala yang ada pada panggilan azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak boleh mendapatkannya kecuali dengan mengundi, maka mereka pasti akan mengundi. Kalau kita tahu tuan, pahala saf pertama, kedua, ketiga ni beza tuan. Aku nak tok Bilal, tok imam, tok siap ke duduk kat pintu tu, tolong undi siapa hari ni yang boleh pergi solat Jumaat depan dengan belakang imam. Nampak tuan? Siapa tahu tu? Kalau kita tahu, tapi tak apalah, pergi ke depa lah. Depa rajin, kita pun pergi mayang juga, bukan tak semayang. Nampak? Kita fikir aku tu. Pula betul-betul tuan. Sebab apa? Kita cari pahala yang besar tuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, dari Nabi SAW bersabda, seandainya kalian atau mereka mengetahui apa yang terdapat di saf terdepan, nescaya akan dilakukan undian. Kalau kita tahu pahala besar, kita akan undi. Hadis Muslim. Okey, ni saya pilih yang keempat ni. Jangan melangkah bau jemaah yang sudah datang terlebih dahulu. Mereka main awal, kita potong mereka. Sebab apa? Ni dalil dia. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu, bahwasanya ada seorang masuk masjid pada hari Jumaat, sedangkan Rasulullah SAW duduk sampai khutbah. Nabi duduk atas mimbar, duduk baca khutbah, dia tengok orang. Ada seorang ni main lambat, dia duduk jalan, langkah bau-bau orang tuan. Apa Nabi kata kat dia? Duduklah, kerana sesungguhnya engkau telah mengganggu orang yang datang yang datang awal. Kau tu terlambat. Hadis Ibnu Majah tuan. Yang kedua pula, Jabir bin Samurah radhiyallahu berkata, adalah kami apabila kami datang kepada Nabi SAW, maka masing-masing kami duduk di tempat yang masih tersedia di majlis. Hadis Abu Daud dinilaikan sahih oleh Albani. Jadi kalau main lambat, duduk tuan, tak mana yang kita ada kan. Dari yang ketiga pula, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seseorang memisahkan di antara dua orang kecuali izin keduanya. Kalau kita lalu, dia izin lalu, baru kita langkah ke depan. Hadis Ahmad disahkan oleh Albani. Sebab apa tuan? Ni dalil dia. Pasal apa Nabi larang tadi? Main lambat, Nabi suruh duduk. Jangan kita duduk langkah bawah-bawah orang. Fikratul hasanah, iqamatus saff al-awwal fal-awwal. Telur ayam. Bila?
azan tu. Lepas mai berazan tak ada dah pahala Jumaat tuan. Itu dari sahih tuan. Wallahu alam. Seperti dekat ni tuan, insya-Allah untuk tajuk ni. Jadi cerita dia Jumaat ni kita ubah dah. Cuma kau ingat balik. Mai awal ke masjid, dalam rumah dekat, jalan kaki, bawa duit dah sama, sedekah banyak sikit hari Jumaat tu. Kemudian kita masa hadapan dekat dengan imam, banyak salawat pada Nabi. Semua tu beza-beza daripada apa tu pahala berlipat ganda. Walau ada tuan nak tanya apa untuk tajuk hari ni? InsyaAllah minggu depan kita akan sambung solat jenazah tuan. Macam mana bab jenazah pula? Takbir masjid ni 4 takbir, pergi masjid lain 5 pun ada. Ni 7 pun ada. Macam mana lelaki mayang tak mana, perempuan tak mana. Ni meninggal satu dia kereta ni, mak ayah tok wan, cucu cicit ni macam mana ni nak mayang ramai-ramai. Apa Nabi ajar kita tentang solat jenazah tuan. Malam boleh tak kita semayang? Ke siang ke macam mana ke dan sebagainya. Itu solat Jumaat, itu solat jenazah ke depan. Okey, tuan tanya untuk solat Jumaat ni hari ni. Ada nak tak ada nak? InsyaAllah kita panggil balik. Kenapa? Ya. Ya, baik. Muazzin atau Bilal. Itulah jadi amalan kita lagu tu. Masjid mana pun sama. Sebenarnya lepas ni boleh lepas habis Jumaat tu Tok Imam boleh sentuh sikitlah. Ataupun sebelum Jumaat tu kan, lepas sebelum bagi wawa beras apa ke apa renew apa senapang ke apa padi benih ke racun ke apa peladang ke, ni beritahu kalau waktu bila azan kita yang main tengah main lambat tu masuk masjid terus main sunat, tak perlu habis azan tu sebab Jumaat dia lain dah hukum dia tu. Kita faham tu lah. Cuma nak berbetul tu kan senang lah tu. Lama dah duk buat, ada tunggu. Jadi kita wish laku semayang tengok aku pelik pula. Baby. Sunnah Nabi kita buat apa yang betul kan. Jadi kita beritahu dulu lah ilmu tu. Wallahu alam. Ya. Sujud tahrim. Oh, okay, terima kasih. Soalan cepumah tu. Okey, waktu yang nak semayang betul. Semua waktu hari tengah hari matahari membang. Bila berdiri tuan-tuan letak benda apa, matahari terpacak kiri kanan benda. Tak boleh buat sebarang solat. Tapi hari Jumaat dia special, boleh buat. Untuk Jumaat tu boleh, tak ada masalah. Walaupun solat sunat yang banyak tadi, buat dua walaupun Tok Imam tak masuk lagi, dia boleh buat solat sunat tu, boleh. Hari Jumaat special. Tapi hari-hari lain dia terikat, tak boleh buat sembahyang. Duha habis dah time tu, solat sunat lain tak boleh dah. Tahiyatul masjid boleh. Tahiyatul masjid dia special. Mainlah pukul berapa pun tahiyatul masjid ni selepas subuh ke tengah hari merembang tu ke matahari nak terbenam tu, walaupun dilarang buat solat sunat hak lain, tapi tahiyatul masjid boleh. Sebab Nabi kata masuk masjid jangan duduk lagi, buat 2 rakaat. Pukul berapa pun mesti buat tuan. Itu adab dan tempat lain pula. Itu betul lah. Kalau waktu lain betul, tapi waktu Jumaat dia tak terikat dengan larangan tadi. Okey, kalau betul waktu, kalau jarak dia, kalau waktu Zuhur 1:05 minit, tolak 15 minit ke belakang. 15 minit, 15 ke 20 minit, lebih kurang lah anggaran dia. Kalau subuh pun waktu syuruk tu 7:05 minit. 7:05 minit waktu syuruk matahari naik. 7:05 minit tu tambah 20 minit ke 15 minit ke depan baru buat solat duha ke solat apa-apa kan boleh buat. Sepanjang waktu tu tunggu saat jangan buat lagi. Tu waktu ulama bincang sebab apa? Naik satu anak tombok matahari tu. Anak tombok matahari tu ulama bincang dalam 15 minit ke 20 minit anggaran dia. Waktu tu. Tengah hari pun sama juga. Dilarang lah. Itu. Kira ada tanya lagi kan? Kalau masih mau tiga, insyaAllah kita sambung pula pada minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.